Tegas tarik balik tauliah Dusuki ajar agama. Okey. Majlis Agama Islam Selangor memaklumkan pihaknya tetap tegas untuk menarik balik tauliah mengajar agama Islam bagi aktivis politik di negeri ini selaras dengan titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Pengerusinya Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, MAIS menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 5 Oktober yang memutuskan pembatalan penarikan balik tauliah mengajar agama Islam terhadap Ustaz Dusuki dikeluarkan oleh MAIS. Keputusan Mahkamah Tinggi berdasarkan alasan ketidakpatuhan prosedur semasa proses penarikan balik tauliah dibuat. Keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam sekali lagi tidak menyentuh dan tidak mempersoalkan penarikan balik tauliah atas titah Sultan Selangor Sultan Sharifuddin yang tidak memperkenankan tauliah mengajar agama kepada mana-mana aktivis politik. Justru titah Sultan Selangor ini masih berkuasa di negeri Selangor, katanya. MAIS juga menegaskan keputusan menarik balik tauliah mengajar agama selaras dengan titah Sultan Selangor. Ia berdasarkan maklumat mengenai status keaktifan dalam parti politik termasuk tapisan keselamatan yang dikeluarkan oleh PDRM. Dalam hal ini, MAIS memutuskan tidak membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi atas alasan rayuan yang difailkan hanya bersifat akademik kerana tempoh tauliah mengajar agama Islam Ustaz Dusuki sudah pun tamat pada 30 Jun lalu, jelasnya. Okey, so apa yang berlaku, tuan-tuan? Hari itu, tempoh hari, Dusuki Ahmad, Ustaz Dusuki ni telah ditarik tauliah untuk mengajar. Okey, tauliah untuk mengajar beliau telah ditarik. Now, isu dia bila selepas ditarik, dia membuat rayuan di Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa pembatalan atau penarikan balik tauliah tersebut adalah tidak sah. Dan setelah dicabar di mahkamah, memang betul mahkamah mengatakan ia tidak sah kerana tidak mengikut prosedur. Okey, ini kita kena faham dahulu. So, ia tidak sah kerana ia tidak mengikut prosedur. Bukannya proses penarikan itu tidak sah, tetapi prosedur tidak dia patuhi, therefore ia tidak sah, maka kembali. Namun begitu, maksudnya tauliah itu dikembalikan. Namun begitu, apa yang berlaku? Pada 30 hari bulan Jun, tauliah dia sudah tamat. Jadi, bila tauliah sudah tamat, maka terpulang kepada Majlis Agama Islam Selangor sama ada nak meneruskan tauliah tersebut atau tak meneruskan tauliah tersebut. Itu adalah bidang kuasa. So, pembatalan, penarikan pembatalan itu berkuat kuasa valid sebelum. Tetapi selepas 30 Jun, tidak valid sudah. Maka ia adalah bidang kuasa Majlis Agama Islam untuk menentukan sama ada nak memberi tauliah atau tidak. Dan mereka menggunakan alasan bahawa atas perintah yang Sultan Selangor, mana-mana aktivis ataupun ustaz-ustaz atau penceramah yang masih aktif dalam parti-parti politik, maka mereka tidak dibenarkan mengajar atau memberi tauliah di negeri Selangor. Okey, jadi daripada dasar itu, Dusuki telah hilang kelayakan untuk mengajar di negeri Selangor. Negeri Selangor ni, tuan-tuan, antara negeri yang masyuk jugalah kalau dapat negeri Selangor ni kan. Masyuk jugalah kalau tuan-tuan faham lah kan. Baik. Last kali, tuan-tuan, sebelum saya tutup. Pendek je malam ni sebab saya nak kena rush somewhere. Muhyiddin Yassin marah. Pejabat peguam dia diserbu. Kita dengar. Serbuan SPRM, Anwar jangan teruskan kezaliman. Muhyiddin, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa serbuan Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM ke atas firma guaman Rosli Dahlan Saravanan pagi semalam merupakan salah guna kuasa. Ini salah guna kuasa sedangkan dia peguam yang mempertahankan diri saya. Apa tujuannya SPRM pergi ke sana buat serbuan? Ini seolah ada gambaran sesuatu untuk dilakukan. Ini salah guna kuasa pihak tentu, katanya. Kata di atas pentas ceramah PRK Pelangai semalam. Baik. Sebelum kita baca kenapa alasan dia sebenarnya. Nah, Muhyiddin Yassin merasakan dan gelabah bahawa serbuan itu adalah atas tujuan untuk mengenakan beliau. Okay, dia mula gelabah kat situ. Dia kata kenapa perlu nak diadakan serbuan ke atas peguam beliau? Kan? Dia tak tahu apa yang berlaku. So, jadi SPRM menjelaskan. Dia kata, Azam berkata, semalam Ketua Pesuruhjaya Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan dilakukan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula Aset 1 MDB. Azam berkata, peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu disesat mengikut Akta SPRM dan Akta Pencegahan Pengumpulan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil daripada Wang Haram 2001. Azam tidak menamakan peguam disesat. Yalah, yang itulah. Malaysia kini sebelum ini memetik sumber mendedahkan bahawa 12 pegawai dari SPRM telah melakukan serbuan terhadap firma guaman Rosli Dahlan Saravana pagi tadi. Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi RDS merupakan peguam utama Bersatu dan Muhyiddin. Sumber itu mendakwa pihak SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu. Sebelum itu, pegawai penguasa juga menyerbu pejabat undang-undang Cetan
Jet Wani dan juga kawan yang mewakili Muhyiddin. Azam berkata SPRM menafikan kehadiran pegawai permis tersebut menyalahi akta mana-mana pihak berkuasa. Now, timbul satu persoalan. Apa kaitan dan kenapa Muhyiddin Yassin gelabah sangat, tuan-tuan? Okay, kenapa Muhyiddin Yassin gelabah sangat? Jadi kadang-kadang ni buat saya berfikir kan, adakah serbuan tersebut ataupun pihak peguam tersebut mempunyai kaitan dengan kes 1MDB? Bukan saya kata peguam itu ada kaitan dengan kes 1MDB, tetapi bersatu dan juga Muhyiddin Yassin as a whole. Adakah kemungkinan tangkapan yang dibuat terhadap Najib Tun Razak itu tujuannya adalah untuk menutup satu skandal lagi, yang mana skandal 1MDB itu sebenarnya dikaitkan kembali dengan bersatu Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin? Itu satu persoalan, tuan-tuan. Kita kena faham begini, setelah Najib dijatuhkan hukuman, ditangkap dan dijatuhkan hukuman lah pada waktu itu, aset-aset dan akaun-akaun telah di-freeze, kan? Berkaitan dengan MDB telah di-freeze. Tetapi pada zaman 2018, Menteri KDN-nya adalah Muhyiddin Yassin, Perdana Menterinya adalah apa orang kata Mahathir Mohamad. AGC yang dilantik adalah Tommy Thomas. Apabila mereka berada di dalam kedudukan itu, ada tak kemungkinan bahawa terdapat aset-aset, wang tunai, cash dan sebagainya yang telah dirampas itu berlegar di dalam ruangan yang salah? Maksud saya, sepatutnya dia pergi kepada ialah vault-vault yang tertentu lah. Tetapi ada tak kemungkinan bahawa aset-aset itu sebenarnya tidak pergi pun kepada pihak polis, tidak pergi pun kepada pihak SPRM, tetapi telah pergi ke tempat-tempat tertentu di mana terdapat penyakauan di sebalik ketidaksedaran kerajaan pada waktu itu. Jadi ini menyebabkan timbul persoalan. Bagaimana peguam Muhyiddin Yassin boleh dikaitkan, peguam Muhyiddin Yassin dan bersatu boleh dikaitkan dengan 1MDB yang memegang aset 1MDB? Itu jadi satu persoalan. Bagaimana seseorang yang sepatutnya anti 1MDB, sebab dia lah yang menangkap 1MDB sebenarnya kan, tiba-tiba sekarang ini dialah atau peguam itulah dikatakan lah, belum lagi ada pengesahan ni, tetapi tidak lari berkenaan dengan aset 1MDB. Apakah perkara itu kita tak tahu, tetapi seolah-olah macam too convenient, kita kata terlalu convenient perkara ini. Sebab kita kena ingat 1MDB ni melibatkan jumlah dana bilion, ratusan bilion ringgit, mungkin USD kot, bilion, tuan-tuan. Satu jumlah yang sangat besar. Takkan tak ada yang terliur, takkan tak ada yang tak terliur dalam perkara ini. Itu satu persoalan yang kita nak kena timbulkan, kan? Sebab itu Azam Baki sendiri berkata dalam kenyataan beliau, dapatkan semula aset 1MDB, SPRM sahkan siasat peguam. Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki telah mengesahkan siasatan berterusan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Ketika dihubungi, Azam berkata peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut akta SPRM. Azam tidak menamakan. Okey, ini saya dah baca tadi. Sumber juga menegaskan Rosli Halan juga rakan kongsi merupakan peguam bersatu. Sumber itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu, dan sebelum ini pegawai penguasa juga cuba menyerbu pejabat undang-undang Cetah. Okey, dalam mengesahkan sebuah ini, SPRM berkata menafikan kehadiran. Okey, ini saya baca juga. Right. Secara berasingan, sumber lain rapat dengan SPRM berkata peguam yang tidak dinamakan itu didakwa menerima sejumlah wang rasuah yang dikatakan telah dilaburkan dalam sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan tidak berlesen dan telah dikenakan oleh tindakan Bank Negara pada 2021. Pegawai SPRM hadir ke firma peguaman hari ini untuk mendapatkan dokumen berhubung siasatan itu. Sumber itu berkata peguam tersebut sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Okey. Untuk rekod, pada 2021, Rosli telah menafikan dakwaan menerima sokongan penyelesaian 16.3 bilion Golden Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Okey, kita baca bab ni, tuan-tuan. Sumber itu berkata peguam itu sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Kemudian ada mengatakan bahawa dia terima sogokan daripada Goldman Sachs tu. Okey, dia ada dua.
Dikatakan 1MDB melantik Peguam Bersatu pada tahun 2018, 2019 macam tu. 2018, 2019, 2020. Sorry, bukan 2020. Okey, ada satu tempoh lah. Ya, pada 2021. Nah, pada 2021, sewaktu 2020, sewaktu Muhyiddin Yassin berkuasa menjadi Perdana Menteri pada waktu itu, dia melantik peguam itu untuk atas bagi pihak 1MDB. Bermakna 1MDB kena bayar peguam ini nak dapatkan balik aset yang telah dicuri. Tapi dalam masa yang sama terdapat dakwaan ada sogokan, dia telah terima sogokan wang penyelesaian sebanyak 16.63 bilion ringgit. 16 bilion ringgit telah dibayar kepada dia kononnya supaya settlekan benda ni. Di luar mungkin tanpa pengetahuan 1MDB, kita tak tahu. So persoalan dia, adakah Muhyiddin Yassin terlibat? Itu satu persoalan yang kita kena bincangkan. 16.3 bilion dan kenapa? Ni paling penting tuan-tuan. Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah? Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah? Ini mungkin satu lagi angle di mana sekarang ini mungkin bukan isu Rosli. Rosli ni hanyalah bidak-bidak di papan catur, mungkin just a pawn on the chessboard. Dia hanya pawn saja, bidak saja di atas papan catur tu. Tapi pemain sebenarnya berkemungkinan adalah Muhyiddin Yassin, tuan-tuan. So kita tengok nanti siasatan pihak SPRM bagaimana, dan adakah benda ini boleh dikaitkan balik dengan Muhyiddin Yassin.